Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wila hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina sawa'as sabil. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu yang penuh barakah ini di Ahad pagi selepas kita menunaikan solat subuh berjamaah dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dunia adalah mazra'ah lil akhirah. Ila hadhihi niyyah wa qultan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita segala nikmat-nikmatnya. Utamanya sekali nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya yang soleh. Allah pilih kita untuk mempunyai kekuatan, keazaman bangun di waktu pagi, kemudian lepaskan selimut, belenggu daripada kemalasan ngantuk. Kita bangun, yang mana ada yang lain di antara kita mungkin yang masih tidur. Kemudian kita bergerak ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan solat berjamaah, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, utamanya di waktu subuh, waktu yang mulia yang mana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah manusia mengetahui pahala, keutamaan apa yang ada pada solat jamaah subuh, la atauha, maka mereka akan datang ke rumah Allah, mendatangi masjid walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Itulah nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita para jamaah rahimakumullah, yang mana nikmat itu tak boleh digantikan dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu juga dengan mungkin jamaah yang sekarang ini sedang menonton di Facebook Live, yang sedang mendengarkan juga ada keuzuran tak dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempatnya agak berjauhan. Mudah-mudahan Allah jadikan niat kita juga sebagai pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada minggu lepas kita bincangkan berkaitan dengan makna raditu billahi rabbah. Makna bahwasanya aku redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Keredaan ini menjadikan manusia itu menerima dengan hati yang redha tentang segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Redha bahwasanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk kita sembah satu-satunya, yang mana kita redha kita hanya mengabdi di dunia ini, mempersembahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tersurat dalam ayat dan juga dijadikan sebagai doa dalam iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, wa nusuki, aktiviti ibadah aku, wa mahyaya, segala kehidupan yang aku ada, harta aku, keturunan aku,
Apapun yang aku ada di dunia ini, bahkan wa mamati, kematianku kalau itu diperlukan, lillahi rabbil alamin. Hanya aku persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keridhaan yang menunjukkan kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Pada hari ini para jamaah rahimakumullah, topik juga sangat menarik juga adalah sikap redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keredaan kita berpandukan kepada keredaan ataupun sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima redha sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membincangkan perihal redha, maka ia tak boleh dilepas dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita minggu lepas bincangkan bahawasanya qada qadar Allah yang baik, yang buruk itu adalah ketentuan Allah yang mana Allah ingin menunjukkan kepada kita kebaikannya, keagungannya. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita membincangkan pasal qada qadar Allah, ada isu yang selalu berliga ataupun yang selalu hangat dibincangkan berkaitan dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pandangan daripada Al-Jabariyah yang mengatakan bahawasanya manusia itu tak ada upaya, tak ada penentu, tak ada peranan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Sebab segala-galanya adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak menghendaki apa-apa, kamu tidak boleh melakukan apa-apa kecuali ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali dengan kuasa keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala mencipta engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta kita, wa ma taf'alun, dan apa yang engkau buat pun Allah yang cipta. Maka akan timbul bahawasanya segala aktiviti manusia itu telah ditentukan oleh Allah. Allah yang menggerakkan semuanya, Allah redha dengan semua yang dilakukan oleh manusia dan mengizinkannya. Sebab tanpa izin Allah tak akan berlaku. Maka akan berlaku apa? Kalau gitu, apa peranan manusia? Ya. Kalau kita jadi orang soleh, itu Allah yang tentukan, Allah yang gerakkan semuanya. Kalau kita jadi orang yang kafir pun, itu Allah yang tentukan, Allah yang gerakkan hati untuk kafir. Kalau kita berzina pun, Allah yang tentukan, Allah yang gerakkan. Nah, menjadi kehidupan ini ibarat apa? Ibarat kita adalah wayang, yang mana tak ada peranan, kita digerakkan segalanya, tak ada apa-apa gunanya dalam kehidupan dunia ini, kita just hanya ikut saja, maka akan menghilangkan unsur kasbi ataupun usaha, yang mana ia adalah satu keistimewaan manusia dibanding dengan makhluk yang lain, yang mana manusia oleh Allah diberikan akal untuk menentukan mana yang akan dia lakukan, mana yang akan dia tak lakukan. Itu beza manusia dengan makhluk yang lain. Oleh itu, dalam ilmu yang canggih macam mana pun, sampai sekarang tak boleh mereka menciptakan akal yang menentukan. Robot contohnya, dia tak boleh bergerak sendiri tanpa diprogram. Dia tak boleh menentukan sendiri bila nak buat ini, bila nak buat itu, tak boleh. Sampai sekarang tak akan mampu. Sebab itu adalah kuasa Allah yang diberikan kepada manusia untuk memilih dan menentukan kehidupan dia.
Jadi kalau saya nak minum sekarang, saya akan gerakkan tangan saya dan saya akan minum sekarang. Kalau saya tak nak minum, letakkan balik. Saya nak sekarang letakkan botol, air dalam botol, saya buat sekarang. Ini adalah satu pilihan yang berdasarkan kepada akal dan saraf manusia. Itu apabila saraf manusia rosak, maka manusia akan lumpuh. Sebab yang menggerakkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah saraf dan akal fikiran manusia. Oleh itu Allah utus nabi-nabi, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab untuk memandu akal manusia menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan sejarah kehidupan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya menafikan bahwasanya manusia itu tiada peranan dan bahwasanya usaha manusia tak ada gunanya dalam kehidupan dunia ini. Itu kalau kita tengok peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan contoh peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang mana Rasul ketika itu dikepung di dalam rumahnya, yang mana kaum Quraisy telah bersepakat mengutus pemuda terbaik dalam setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berusaha dengan cara menipu penglihatan orang-orang kafir Quraisy yang nak membunuh dengan meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk duduk, untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika yang nak membunuh itu tengok ke dalam, Rasul masih tidur. Rasul masih tidur. Usaha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan macam mana Rasul plan nak berhijrah daripada Makkah ke Madinah, lalu di jalan yang tak biasa dilalui, kan? Kemudian ada sampai bersembunyi di gua Thur. Begitu seterusnya menunjukkan apa? Menunjukkan usaha adalah wajib dilakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu perkara. Para jamaah rahimakumullah, oleh kerana usaha itu adalah satu kewajipan, maka apabila seseorang itu tidak berusaha, maka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita perlu meyakini bahawasanya qada qadar ini, segala yang kita lakukan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah yang cipta kita dan Allah yang cipta segala perbuatan kita selama kita di dunia ini. Kan? Wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ini tidak menafikan unsur usaha tadi. Oleh itu ketika Rasulullah dikejar oleh oleh Quraisy dalam peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan usaha yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika ada seorang sahabat yang datang jumpa dengan Nabi ketika Nabi ada di masjid, dia tidak mengikat kuda atau untanya ketika dah masuk masjid. Dia tak ikat, dia biarkan kat luar. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi tanya, adakah kamu dah ikat untamu? Maka dia kata, aku serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ikatlah
fatawakkal. Ikat dulu sebagai usaha daripada kamu, kemudian baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur redha kepada qada qadar Allah yang perlu disertai dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya para jamaah rahimakumullah, pada akhirnya manusia tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah meminta kepada kita untuk meyakini bahwasanya usaha itu diperlukan. Oleh itu kalau dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang Allah wasari'u, bersegeralah kepada kebaikan, jangan kamu dekati zina. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah kasih kita rambu-rambu, guideline untuk menentukan pilihan kita. Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan qada-qadar ini, yang mana pada kebiasaannya ketika kita menghadapi sesuatu kesusahan dalam hidup, selalunya manusia akan rasa dia diketepikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan dia seakan-akan diperlakukan tidak adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menghadapi kesusahan. Maka dalam menghadapi qadar Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita perlu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya dan hanya mengharapkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Peristiwa ketika Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua, yang mana orang kafir Quraisy sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar untuk dibunuhnya. Ketika tak ada daya lagi, tak ada upaya lagi daripada Rasulullah dan Abu Bakar, nak pergi lagi dah tak ada lagi dah. Nak pergi mana? Tak ada dalam gua, di luar orang sedang mencari. Maka kalau dijumpa, maka tamatlah kehidupan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh itu ketika itu Abu Bakar sangat takut dan sangat khawatir akan keselamatan dirinya, keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar risau, gelisah, dan itu digambarkan oleh Al-Qur'an di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuru, kenapa engkau tidak menolong Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam peristiwa sebelum perang Tabuk, peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Rom. Sebelum perang Tabuk ada perang namanya Hunain. Selepas kemenangan selepas kemenangan pembukaan kota Makkah, kemudian kaum Quraisy di luar, orang kafir di luar kota Makkah, mereka mula takut kepada nanti ini Makkah dah tunduk, maka mereka pun bersiap sedia untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah perang Hunain. Selepas kemenangan perang Hunain, dianggap bahwasanya kekuatan kafir Quraisy, orang-orang jazirah Arab yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW telah lemah. Maka sahabat merasa bahwasanya dah cukuplah peperangan ini, dah cukup pengorbanan aku, dah cukup wang ringgit yang aku belanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nak relax kat Madinah. Tapi Rasulullah melihat ada kekuatan lain yang sedang mengincar, ingin melumpuhkan kekuatan Islam, yaitu kekuatan Rom. Maka ketika itu Rasul
plan untuk memulakan penyerangan kepada bangsa Rom. Maka terjadilah yang disebut dengan perang Tabuk. Ketika itu para sahabat ada sebagiannya yang enggan. Maka turunlah ayat ini. Kalau engkau tak nak menolong Allah dan Rasulnya, tak nak menolong Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau engkau tak ingin menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah. Allah telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhuma fil ghar, ketika keduanya ada di dalam gua, yang mana ketika itu dah tak ada lagi pertolongan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana pasti Abu Bakar risau dan khawatir, ini kalau dapat diketahui kita bersembunyi kat sini habis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Para jamaah rahimakumullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masa-masa kesedihan ataupun dalam masa-masa ujian tak dapat dinafikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sentiasa bersama hamba-hambanya. Maka dalam buku Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan satu hikmah yang mana ia menegur sebagian daripada kita yang mana ketika ditimpa musibah seakan-akan kita tak melihat Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tak melihat bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada dengan kita saat kita susah. Tapi kita melihat perkara lain dalam kesusahan yang dialami oleh manusia. Maka kata beliau dalam hikmah ke-107, beliau mengatakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah qal, man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nadhrihi. Sesiapa yang menyangka bahwasanya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menimpakan bala musibah kepada manusia menghilangkan sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi musibah tersebut. Maknanya apa? Maknanya ketika kita diqada-qadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musibah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Tetapi kita melihat bahwasanya kerana musibah itu kita melihat sebagai satu keburukan, musibah itu adalah satu azab, musibah itu adalah satu hukuman, maka yang kita lihat adalah kekerasan, kesakitan, ketidakberdayaan, dan tak melihat benda lain dalam musibah tersebut. Padahal dalam setiap musibah itu kita yakini ianya adalah apa? Ianya adalah satu hikmah dan kebaikan yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Oleh itu, pertama sekali ketika kita menghadapi musibah, pertama sekali kita perlu yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya musibah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu adalah Allah yang memilihnya kepada kita. Allah yang mengqada qadarkannya kepada kita,
bukan siapa-siapa, bukan sebab yang lain. Bukan sebab kecuaian kita, bukan sebab kemalasan kita, bukan sebab kita salah planning, bukan juga sebab orang lain dengki kita sehingga kita menjadi orang musibah, bukan sebab si partner kita sehingga kita punya bisnes untuk bankrupt, bukan. Sebab utama yang menyebabkan musibah itu berlaku ianya adalah sepenuhnya 100% datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perlu yakin. Sebab Allah bersama kita, Allah yang menentukan segalanya. Satu. Yang kedua, kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka kita perlu yakin bahawasanya yang datang daripada Allah kepada hamba-hambanya itu adalah perkara yang baik belaka. Sekali lagi, kerana itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tak inginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah tak suka orang yang zalim, Allah pun tak bersifat kezaliman kepada hamba-hambanya. Innallaha la yuridu zulman lil abid. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuridu, tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Maknanya dalam musibah itu tak ada kezaliman di dalamnya. Itu perlu kita yakin. Berarti kalau tak ada kezaliman, maka yang ada sebenarnya adalah kebaikan kepada hamba-hambanya. Kerana Allah bersifat Ar-Rahmanur Rahim. Kebaikannya apa? Itu yang perlu kita yakini dan kemudian kita cari lihat lebih dalam lagi kebaikan yang Allah inginkan daripada musibah kesusahan yang dihadapi oleh manusia. Pensyarah kepada hikam ini menyebutkan di antara kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam menghadapi apa-apa musibah adalah Allah ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita tak take for granted dalam segala apa yang kita ada dan berlaku dalam kehidupan kita. Itu pertama sekali. Bahwasanya manusia itu adalah hambanya yang lemah, yang tiada daya upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala apa yang dimiliki oleh kita itu adalah sementara milik Allah. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu wa taala boleh ambil. Kesihatan, bila-bila masa boleh Allah ambil. Kekayaan, bila-bila masa boleh Allah bankruptkan, boleh Allah hilangkan kita kerja. Apalagi kemuliaan, kehormatan, bila-bila masa saja Allah buka aib manusia, kemudian dia akan menjadi makhluk yang hina. Kekuasaan, bila-bila masa saja Allah lucutkan kekuasaan dari siapapun. Dengan kesedaran itu, maka kita akan lebih bertawakal kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah di sebalik apa? Di sebalik musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, di sebalik musibah itu ada sebahagian daripada kita yang mungkin ketika tiada musibah, dia hidup rileks. Tak ada apa-apa, dia solat, dia ibadah, dia baca Quran. Tetapi disebutkan bahawasanya di antara amalan-amalan yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang besar pahalanya adalah as-sabr wa ridha akan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya amalan Abu Bakar radhiyallahu an yang paling besar
yang mana dalam satu riwayat disebutkan Nabi menyebutkan bahwasanya apabila amalan umat Nabi Muhammad diletak satu timbangan, kemudian amalan Abu Bakar diletak di satu timbangan yang lain, kedua-duanya ditimbang, amalan Abu Bakar lebih berat daripada amalan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di dalam amalan Abu Bakar walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, ada tersemak dalam hati Abu Bakar amalannya, iaitu amalan sabar dan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat amalan Abu Bakar lebih berat daripada amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan hati. Maka dengan musibah, ketika tak ada musibah, amalan ini tak akan terserlah. Kalau kita tak sakit, kalau kita tak rasa risau, kan, kalau kita tak rasa kekurangan, maka tak akan ada amalan yang namanya sabar. Amalan sabar ini baru ada ketika apa? Ketika kita ditimpa musibah utamanya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala ingin dengan musibah itu amalan sabar itu menyerlah, sehingga amalan kita jauh berlipat kali ganda besarnya daripada amalan yang biasa kita lakukan, solat, baca Quran, puasa, zakat. Tapi amalan itu tak boleh mengalahkan amalan hati, iaitu sabar dan redha dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin kita melipat gandakan amal solehnya melalui amalan hati, iaitu sabar tersebut. Yang ketiga, daripada musibah yang berlaku, yang mana Allah bersama kita, tak pernah tak bersama kita, Allah menunjukkan kelembutannya dalam musibah itu adalah Allah ingin kita tiada akses kepada musibah kerana nikmat-nikmat yang Allah kurniakan mungkin tak tergunakan kepada kemaksiatan. Contoh, kalau kita mungkin sebelum ini jadi orang yang berduit, dengan dimiskinkannya kita, maka kita tak ada peluang nak menggunakan duit itu di jalan yang tak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini, contoh, kita mempunyai jawatan itu digunakan untuk perkara yang tidak diridai oleh Allah, untuk kepentingan diri sendiri, maka dengan dicabutnya jawatan, kita tak ada lagi peluang nak menggunakan jawatan itu di jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, sehingga dengan dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergunakan kepada perkara yang tidak diridai oleh Allah, maka kita terselamat daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya banyak kebaikan-kebaikan lain yang Allah ingin kita melihatnya dari aspek kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan putus asa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita. Itu adalah sikap redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah redha, yakin semuanya daripada Allah, tapi Rasulullah berusaha dengan yang terbaik. Dalam masa yang sama, Rasulullah SAW yakin bahwasanya dalam apa jua keadaan, Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Begitulah juga kita, dalam apa-apa jua keadaan, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, walaupun kita dalam apa jua keadaan, Allah itu bersama kita dan Allah hanya menginginkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan ini kita sentiasa menjadi hamba Allah yang optimis, yang menggunakan segala cara, segala upaya, segala usaha untuk mencapai yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya baik, maka kita bersyukur kepada Allah kerana hasil itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya tak baik,
kita bersabar dengan hasil yang tidak baik itu, kerana itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengandungi kebaikan kepada kita. Dan akhirnya itu akan menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa optimis, tak putus asa dan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sampailah kita di penghujung kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.